Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar permata-permata hati cikgu? Semoga kalian berada dalam keadaan sihat, sejahtera, ceria bersama-sama keluarga. Baiklah, pada hari ini kita bersua lagi dalam kelas Bahasa Melayu dalam talian yang secara langsung dipancarkan daripada Google Meet dan dikuasakan oleh OBS Studio. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama membuat karangan, menulis karangan yang berkaitan karangan fakta, iaitu peranan. Sebelum ini cikgu telah mengajar anda bagaimana karangan tentang cara-cara, faedah, kebaikan, kelebihan. Maka pada hari ini pula cikgu hendak mengajar anda bagaimana pula hendak menghasilkan karangan fakta tentang peranan. Peranan siapa? Baiklah, sama-sama kita saksikan. Seperti biasa, kita akan mulakan bagaimana panduan untuk membina karangan fakta peranan ini. Panduan seperti biasa, mesti ada tips yang sesuai cikgu nak berikan kepada anda. Panduan untuk menulis pendahuluan yang baik, iaitu gambar apakah itu? Itu gambar kucing, cikgu. Apa kaitan kucing dengan pendahuluan? Kita ingat CAT. Cat dalam bahasa Inggeris, child dalam bahasa Melayu. Tak kisahlah mana-mana pun, tetapi ingat CAT untuk pendahuluan, iaitu C untuk cerita, A untuk apa, T untuk tajuk. Jadi pendahuluan, kamu cerita apa tajuk karangan yang hendak kamu tulis supaya mendapat gambaran awal apakah yang kamu hendak tulis dalam karangan tersebut. Dan yang penting, mesti tidak lari daripada tajuk yang diberikan oleh guru-guru kalian. Okey. Apakah teknik menulis karangan yang sesuai? Untuk karangan tentang langkah-langkah atau cara-cara, mesti ada teknik yang sesuai. Okey. Cikgu suka menggunakan atau ingin memperkenalkan tentang teknik lihat peranan untuk karangan, cara-cara, langkah-langkah untuk mengatasi. Untuk punca-punca pun sesuai. Okey. Apakah peranan pertama yang kita hendak lihat? Tentulah peranan diri sendiri. Diri sendiri merupakan peranan pertama yang hendak kita fikir. Mesti kita fikir diri kita sendiri dahulu. Apa yang boleh kita buat? Contohnya, dijadikan amalan. Kita berusaha. Kalau punca pun, punca itu berpunca daripada diri kita sendiri. Orang kata kita muhasabah diri kita sendiri. Baiklah, seterusnya, selepas diri kita, siapakah lagi yang rapat dengan kita? Tentulah ibu bapa. Apakah pula peranan ibu bapa? Ibu bapa menunjukkan contoh yang baik. Ibu bapa melakukannya bersama-sama. Kalau punca pula, mungkin itu berpunca daripada ibu bapa itu sendiri. Nampaklah kan? Anak-anak permata hati cikgu dah nampak gambaran dah. Kalau karangan yang berkaitan dengan cara-cara, langkah-langkah, punca-punca, kita lihat diri sendiri. Lepas tu kita lihat pada ibu bapa. Seterusnya pula, apa lagi? Dah selepas ibu bapa, siapakah lagi yang rapat dengan kita? Tentulah rakan sebaya atau rakan-rakan kita. Cikgu letak gambar Upin dan Ipin. Cuba fikirkan. Ini sajalah kan. Cuba kita lihat cerita Upin dan Ipin sudah lama. Mereka tak besar-besar. Betul tak? Dari dulu sampai sekarang mereka masih di tadika. Tak besar-besar. Kak Ros belum kahwin-kahwin lagi. Itu saja gurauan cikgu saja ya. Kita santai-santai saja belajar. Janganlah terlalu serius. Kita belajar santai-santai supaya kita dapat belajar dengan keadaan yang tenang. Dapat ingat apa yang cikgu telah berikan. Cikgu ajar. Okey, jom kita sambung lagi. Apa dia peranan rakan sebaya? Upin dan Ipin tadi. Apakah pengaruh Upin dan Ipin itu? Seperti kita mengikuti rakan. Kita mengikut apa yang baik yang rakan lakukan.
Kita mencontohi kebaikan rakan. Kalau punca pun begitu juga. Berpunca daripada rakan, kita terpengaruh dengan ajakan rakan. Contoh, kalau karangan itu meminta anda menyatakan punca-punca berlakunya sesuatu masalah. Nampaklah kan? Boleh nampak Upin dan Ipin, kita fikir, kalau kita ikut contoh yang baik Upin dan Ipin tu, itu dah adalah satu pengaruh rakan sebaya ke arah kebaikan. Selanjutnya, kita lihat pula selepas rakan, masyarakat. Masyarakat ini siapa? Siapa yang tergolong dalam masyarakat? Jiran kita lah. Jiran kita di sebelah rumah, itu adalah masyarakat. Setempat persatuan penduduk, persatuan komuniti dan sebagainya. Itu ialah masyarakat. Apa pula yang boleh dimainkan oleh masyarakat? Seperti mengadakan aktiviti, melibatkan semua penduduk. Apa contohnya? Macam rumah terbuka. Persatuan penduduk mengadakan aktiviti rumah terbuka. Kalaulah misal kata karangan itu tentang cara-cara untuk merapatkan hubungan kejiranan. Kita boleh kata mengadakan aktiviti rumah terbuka. Ternampak, peranan masyarakat. Bagaimana setakat ni? Boleh faham? Nak lagi? Jom kita pergi kepada peranan yang seterusnya. Kita lihat pula peranan siapa pula? Peranan sekolah. Itu antara institusi yang paling rapat dengan anak-anak kan, dengan murid-murid. Peranan sekolah. Apakah peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah ya? Tentulah mengadakan program, mengadakan aktiviti sekolah. Guru tentulah mendidik murid-murid. Sekolah ini juga termasuklah peranan guru. Guru mendidik, guru mengajar. Termasuk dalam peranan sekolah dan juga guru. Guru termasuk dalam peranan sekolah. Boleh nampak? Cikgu, saya nak terfikirlah cikgu, dekat guru sekolah saya ada guru bimbingan dan kaunseling. Boleh tak saya nak masukkan isi tentang peranan yang dimainkan oleh guru disiplin, memberi bimbingan, memberi nasihat terhadap pelajar ataupun murid yang bermasalah. Nampak tak? Kamu dah boleh berfikir macam mana nak mengkaitkan sekolah, peranan sekolah. Dalam sekolah itu ada siapa? Ada guru disiplin, ada guru kaunseling, ada ustaz, ada ustazah. Termasuk jangan lupa cikgu bahasa Melayu. Jangan lupa. Nampak? Itu adalah peranan yang boleh dimainkan untuk mengatasi sesuatu masalah ataupun juga punca. Tapi punca jaranglah berpunca daripada sekolah kan. Kita sekolah kita kena fikir yang positif. Terbaik. Baiklah, sekarang kita lihat pula media massa. Ingat, media massa ejaannya bukan 1S. Ejaannya 2S. Media massa. Media massa. Apa yang tergolong dalam media massa ni? Ada 2. Satu, media cetak. Seperti surat khabar, majalah. Kan? Itu adalah media cetak. Manakala media elektronik yang berkaitan dengan elektronik lah. Seperti televisyen, internet, radio. Kan? Media sosial cikgu. Boleh. Media sosial pun ada telefon pintar. Boleh kita boleh masukkan juga dalam media sosial. Peranan media sosial menguar-uarkan. Bukan menguar-uarkan. WAR. Menguar-uarkan. Maksudnya mentularkan. Jangan memviralkan. Jangan memviralkan. Mentularkan. Itu peranan media massa. Apa dia kata tadi? Menguar-uar. Tengok ejaan yang cikgu tunjuk. Tu tengok ejaan tu. Menguar-uarkan. Bukannya menguar-uarkan. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Okey. Seterusnya, tentulah peranan media massa untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan informasi. Nampak tu kalau murid-murid boleh menggunakan perkataan seperti informasi, menyebarkan informasi tentang COVID kan. Peranan media menyebarkan, memaklumkan tentang wabak COVID supaya masyarakat sentiasa berhati-hati. Okey, terbaiklah. Seterusnya kita pergi pada peranan kerajaan. Ini peranan terakhir juga saya nota ini ialah peranan kerajaan. Apakah kerajaan yang sering lakukan
Tentulah murid dah, cikgu nampak dah. Jawapan murid-murid dah terbayang dah. Kalau kerajaan biasa buat apa? Kerajaan menggubal undang-undang dengan mengenakan hukuman lebih berat. Kerajaan menguat kuasa undang-undang yang sedia ada. Yang paling popular, yang bawah, yang nombor 3 tu paling popular murid-murid letakkan isi. Iaitu menjalankan kempen-kempen kesedaran. Itulah antara peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan. Ingat tadi kan? Mula peranan diri sendiri. Kemudian peranan siapa tadi? Peranan ibu, bapa. Lepas peranan ibu, bapa apa? Ingat siapa lagi? Ingat jiran. Peranan masyarakat. Lepas tu peranan siapa? Kawan-kawan sebelah. Peranan rakan sebaya. Lepas tu peranan siapa? Peranan sekolah. Kat sekolah ada apa? Ada guru, kan? Ada guru kaunseling, guru disiplin, ustaz, ustazah. Kemudian lagi, media masa yang kita tengok televisyen, dengar radio, tengok telefon pintar, tengok melayari internet. Murid dah banyak di sini pakai. Okey, kemudian peranan kerajaan. Banyak sumber kita nak mencari isi, sedangkan kita hanya perlukan 4 sahaja isi untuk memantapkan karangan kita. Tapi banyak cara untuk kita mencari isi. Sudah boleh faham? Jom kita terus lagi kelas kita. Okey, iaitu apa lagi? Bagaimana pula cara untuk menulis perenggan yang baik? Ada tak teknik yang sesuai untuk kita menulis perenggan yang baik? Apa panduan, apa petua cikgu nak bagi lagi ni? Panduan menulis perenggan, cikgu suka murid-murid ingat apa? Ingat ICK. Apa pula ICK ni? Cikgu ni macam-macam nak bagi kami, ya. Okey, I apa dia? I ialah idea. Idea. Idea datang dari mana tadi? Pada peranan lah, kan? Peranan yang dimainkan oleh yang di sekeliling awak tu. Idea datang daripada situ. Kemudian C ialah contoh. Berikan contoh-contoh yang sesuai. Ingat, bila kata contoh ni kan, mesti ada perkataan seperti. Cuba berikan seperti apa, seperti apa. Barulah. Mantap, barulah. Menarik karangan kamu, kan? Kemudian K, kesan. Apa kesan daripada contoh itu? Apa kebaikan? Mestilah kalau kalangan itu berkaitan dengan yang positif, kan? Kesan dia apa? Apa kesan yang kamu peroleh? Nampak? Nampak dah. Jom masuk. Okey. Kita lagi. Kalian digalakkan menggunakan penanda wacana agar karangan yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Barulah dapat markah yang tinggi. Cikgu baca-baca seronok. Menariklah karangan murid ni. Cikgu nak bagi markah 25 lah. Siapa yang tak nak markah 25, kan? Okey. Apa dia? Ingat. Penanda wacana. Ingat Nobita cikgu tu. Nobita. Tengok. Dia buat tangan dia ada 5. 5 jari dia tu. Ada makna tu. Ingat asdaq. Apa dia penanda wacana? Yang kita lihat antaranya. S apa? Ada banyak S, kan? Seterusnya, selanjutnya, selain itu. Bukan nak terus tulis semua. Mana yang kamu fikir sesuai dengan ayat. Cuma ni cara nak ingat. D pula apa? Di samping itu. Ingat jarak, kan? Ejaan di samping itu. Jangan eja rapat. Bila eja rapat, salah je. Kena potong markah pula. Kalau cikgu saya tak ingat lah rapat ke jarak. Tak payah guna kerana penanda wacana itu banyak. Ini cara kita nak ingat sahaja. Boleh? Okey, seterusnya. A pula apa pula tadi? A mula-mula antara. A yang kedua apa? Akhir sekali untuk isi yang terakhir. Kita guna akhir sekali. Jangan buat akhirnya. Kalau akhir itu pengakhiran cerita. Akhirnya saya pun mengantuk, lalu saya tidur. Itu akhirnya. Ini tak. Ini akhir sekali untuk isi yang terakhir. Okey. Boleh dapat? Boleh ikut? Okey. Terbaik. Okey, terus kepada yang K apa lagi? K kita guna apa? Mestilah nak penutup kita guna kesimpulannya. Cikgu, saya nak guna konklusinya supaya nampak lebih menarik, cikgu. Boleh guna konklusi. Cikgu, saya nak guna tuntasnya. Boleh, itu semua gaya-gaya penulisan untuk menjadikan karangan kamu lebih menarik, kan? Macam kamu makanlah. Kalau makan nasi dengan ayam goreng pun kenyang, sedap. Tapi bila makan, kamu letak ada ayam goreng, ada kuah kari, ada sayur, ada papadum.
tentulah makanan itu lebih menarik. Sama juga macam karangan. Kamu nak jadikan karangan kamu menarik, kamu letakkan ramuan-ramuannya. Apa ramuan-ramuannya? Letak ada penanda wacana, kan? Ada peribahasa, ada sebagainya. Ada ayat gramatis, ada ayat tunggal, ada ayat majmuk, ada ayat songsang. Barulah ramuan karangan itu mantap. Kita tengok macam mana kita nak menulis karangan pula. Okey. Tentu kita mahu akhiri karangan dengan penutup yang baik, kan? Okey, ingat ini ya. Kita ingat. Okey. Bila penutup, kamu ingat 3 perkara ini. Iaitu mesti ada kesimpulannya. Kemudian apa perasaan kamu? Perasaan mesti perasaan yang positif. Jangan perasaan yang negatif. Saya berasa sedih. Tak nak. Kita nak supaya saya berasa gembira mengikuti program tersebut. Kemudian, apa lagi? Mesti ada harapan. Semoga semua pihak berganding bahu untuk mengatasi masalah ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang tenteram, aman dan damai. Barulah ayat kita, penutup kita itu kita akhiri dengan ayat-ayat yang menarik, kan? Boleh ke cikgu saya buat macam ni? Boleh. Cikgu yakin kamu boleh sekiranya kamu berusaha. Anda berusaha, Anda akan berjaya. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, digalakkan karangan contoh ini. Kan kita bagi karangan contoh. Kalian salin dalam buku karangan agar dapat jadikan rujukan semasa ulang kaji sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Bila nak periksa kan, cari contoh macam mana kalau karangan tentang cara-cara mengatasi. Ingat karangan cikgu. Boleh semak, boleh baca sebagai panduan. Okey, sekarang kita sudah mula karangan contoh. Karangan contoh. Okey, sudah bersedia? Sediakan buku tulis anda. Dah tentu dah kena ada alat tulis, kan? Tak ada alat tulis macam mana hendak menulis karangan? Okey, sediakan buku tulis. Bersedia. Tarik nafas. Bersedia untuk menulis karangan. Okey, kita beri karangan. Mula-mula tentulah pendahuluan. Okey, pendahuluan. Apa tadi? Ingat apa? Pendahuluan tadi nak ingat apa? Cikgu ajar apa tadi? Pendahuluan tadi cikgu ajar CAT. Cerita apa tajuk. Cikgu tak beri tajuk lagi lah. Okey, tajuk kita ialah cara-cara mengatasi masalah pencemaran. Tulis. Okey, tajuk kita adalah langkah-langkah ataupun nak buat cara-cara pun tak apa, mengatasi masalah pencemaran yang sering berlaku di negara kita. Cuba ulang, tajuk karangan kita ialah cara-cara mengatasi masalah pencemaran di negara kita. Dapat? Dah tulis dah? Okey, terbaik. Okey, apa contoh dia? Okey, tajuk dah bagi, apa contoh dia? Okey, kita pergi pada pendahuluan dulu, kan? Okey, pendahuluan. CAT. Cerita apa tajuk. CAT. Kita sering kali membaca tentang pencemaran yang dilaporkan dalam akhbar seperti pencemaran sungai, udara dan juga pencemaran alam sekitar. Kita cerita apa tajuk tadi. Tajuk kita tadi adalah langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran. Jadi kita cerita tentang pencemaran yang berlaku di negara kita. Kita berikan contoh pencemaran apa? Pencemaran sungai, udara dan juga pencemaran alam sekitar. Bila guru yang baca tu nampak gambaran, kamu hendak menulis tentang pencemaran. Nampak? Okey, kemudian nak menjurus pada tajuk. Terdapat pelbagai langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah pencemaran ini. Kamu dah menyatakan tentang tajuk. Boleh faham? Jelas? Terbaik. Kita terus pada perenggan kedua, tentulah berkaitan dengan isi-isi. Okey, tengok isi-isinya. Okey, isinya berkaitan dengan, alamak, ternampak pula di atas tu ya. Okey. Isinya adalah peranan diri sendiri. Pertama kita lihat peranan diri sendiri. Apakah peranan diri sendiri? Antara langkah untuk menjaga alam sekitar adalah kita perlu menanam sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar.
Contohnya, kita membuang sampah ke dalam tong sampah dan tidak membuang sampah di merata rantai tempat. Nampak? Kamu berikan contoh seperti apa? Contohnya kita tidak membuang sampah dalam tong sampah. Okey, itu adalah sepertilah tu. Kemudian apa ayat apa tadi kita tadi? ICK, idea, contoh dan kesan. Apa kesan daripada perbuatan kamu tidak membuang sampah ke dalam tong sampah? Sikap bertanggungjawab ini akan menjadikan alam sekitar bebas daripada sampah sarap. Nampak tak? Ada idea, ada contoh dan ada kesan ataupun keterangannya. Nampak tak jalinan antara antara satu ayat dan satu ayat tersebut. Tak banyak je nak minta. Nak buat 3 ayat dalam satu perenggan pun sudah cukup. Mantap pada cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan perenggan yang kedua. Perenggan ketiga. Perenggan ketiga. Okey, kita tengok isi kedua. Tadi isi pertama peranan diri sendiri. Cikgu beritahu tadi apa? Selepas peranan diri dulu kita fikir nak ambil mana-mana peranan pun tak apa. Okey, cikgu ambil peranan siapa? Okey, cikgu ambil peranan yang nombor 2 yang rapat dengan kamu, tentulah peranan ibu bapa. Apa ibu bapa boleh buat tadi? Kita cakap apa tadi? Ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, menunjukkan amalan yang baik yang kamu mesti ikuti, yang kamu akan ikuti. Okey. Mula dengan penanda wacana seperti biasa. Seterusnya, ibu bapa berperanan untuk memelihara alam sekitar dengan mendidik anak tentang pemeliharaan alam sekitar. Tengok susunan ayat kamu. Mendidik anak-anak bagaimana cara untuk memelihara alam sekitar. Apa contohnya? Contohnya, ibu bapa mengajak anak-anak menyertai program Kitar Semula. Apa contohnya? Dengan menghantar surat-surat khabar lama ke kilang Kitar Semula. Ingat, bila nak contoh mesti ada seperti kan. Seperti apa? Menghantar surat-surat khabar lama ke kilang Kitar Semula. Apa kesannya? Secara tidak langsung, anak-anak akan mengetahui cara-cara menjaga alam sekitar. Nampak? Ibu bapa menunjukkan contoh. Berikan contohnya apa? Cikgu, saya nak buat contoh cikgu. Ibu bapa mengajak anak-anak bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Boleh tak? Boleh. Kamu kena kreatif mencari isi yang sesuai. Okey, sekarang kita pergi kepada perenggan yang berikutnya, isi ketiga. Okey, isi ketiga. Kita nak lihat peranan apa pula? Kita nak lihat peranan masyarakat, peranan jiran, peranan persatuan penduduk. Okey, baiklah. Selanjutnya, masyarakat melalui persatuan penduduk perlulah mengadakan aktiviti untuk menjaga alam sekitar di kawasan tempat tinggal. Contohnya, mengadakan aktiviti gotong royong, membersihkan persekitaran tempat tinggal atau membersihkan sungai. Katakanlah tempat tinggal kita kampung dekat sungai atau taman yang ada sungai. Sebenarnya boleh mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan sungai kan. Sikap kerjasama bagi aur dengan tebing ini akan memastikan alam sekitar di tempat tinggal kita akan sentiasa terjamin. Nampak ada idea, ada contoh dan ada kesannya. Bila kita bergotong royong, persekitaran tempat tinggal kita akan menjadi bersih dan terjamin. Boleh kan murid? Boleh. Cikgu yakin anak-anak permata hati cikgu boleh buat. Kita membuat latihan sikit, lama-lama akan menariklah karangan kita kan. Hari ni kita buat kesilapan, tak apa, kesilapan itu akan jadi pengajaran kepada kita. Macam ni kan, buat macam ni pada masa akan datang, buat macam ni. Jadi lama-lama karangan kamu akan menjadi mantap. Okey, baiklah. Isi yang terakhir dah, isi keempat. Bila sebut isi keempat kan, anak-anak permata hati akan lega. Alhamdulillah, dah sampai isi keempat. Saya dah letih tangan menyalin. Kita dapat peranan kerajaan. Apakah yang boleh dimainkan oleh kerajaan? Penanda wacana yang terakhir. Akhir sekali, kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam menangani masalah pencemaran dengan menguatkuasakan undang-undang. Contohnya, menghukum pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan seperti menebang pokok di hutan simpan. Hutan yang kerajaan dah wartakan, dia pergi tebang pokok, kurang ajar betul. Apa nak buat?
kerajaan tangkap mereka, kerajaan denda mereka. Itu contohnya. Hukuman berat seperti denda yang tinggi, okey, dan hukuman penjara akan menjadi peringatan kepada orang ramai agar tidak mencemarkan alam. Akan beri kesan dia. Apa kesan yang akan diperoleh bila pesalah itu ditangkap, dihukum, dipenjara, kan? Kena denda sejuta. Jadi orang lain berasa takutlah. Orang ramai berasa takutlah. Ingat, ada beza tau. Orang ramai dengan ramai orang. Hati-hati jangan juga kepada ramai orang pula. Lain orang ramai. Okey. Boleh ikut, boleh faham. Cikgu yakinlah anak-anak murid kesayangan cikgu ini boleh faham. Macam mana cara dah nampak dah. Daripada isi 1, isi 2, 3 ke 4 tadi. Nampak. Macam ini rupanya kita nak membuat karangan tentang peranan. Tak susah rupanya kita fikir, peranan diri sendiri, peranan ibu bapa, peranan masyarakat, peranan kerajaan. Itu cikgu buat mesin P tu. Masuk-masuk 4 saja tau. Banyak lagi. Kau nak peranan media massa, boleh. Mengeluarkan pun boleh kan. Boleh masuk peranan sekolah pun boleh. Sekolah adakan program titar semula. Boleh. Banyak lagi isi yang murid-murid boleh buat kan. Ni sekadar contoh. Macam mana? Boleh salin? Boleh faham? Itu yang cikgu. Jangan bimbang. Tulisan mesti cantik, kemas. Tulisan tu kemas supaya pemeriksa boleh baca kan. Cikgu selalu cakap dengan murid-murid lelaki cikgu. Kamu ni kalau nak teman wanita, orang panggil girlfriend kan. Kalau nak teman wanita, nak yang cantik-cantik. Tetapi tulisan buruk. Macam cakap ayat. Awet nak lawa. Nak awet lawa, biar sen lawa. Nanti nak tulis surat nanti. Kita baca, kemasnya tulisan si Mamat ni lah. Betul lah kan. Sebut nama-nama siapa harus terasa pula kan. Sebut si Mamat ni. Boleh dia jatuh hati. Nak jatuh hati pemeriksa pun nak kena jatuh hati dengan kita. Bagaimana nak bagi pemeriksa jatuh hati kita? Tulisan tu biarlah kemas. Boleh dibaca. A itu rupa A. B itu rupa B. R seperti R. Jangan R macam B. Itu antara yang selalu cikgu jumpa. Boleh. Cikgu yakin. Permata-permata hati cikgu boleh buat. Okey. Penutup. Kesimpulannya, semua pihak tidak mengira golongan, agama dan kedudukan perlu berganding bahu bagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk mengatasi masalah pencemaran ini. Bak kata pepatah, kata seseorang itu dibulati, kata bersama diperiakan. Masukkan peribahasa-peribahasa yang sesuai, pepatah-pepatah yang kamu tahu. Cikgu, saya tak ingatlah pepatah cikgu. Wajib tak saya masukkan peribahasa cikgu dalam penutup saya cikgu atau dalam mana-mana perenggan cikgu? Kalau boleh, cari dah sekurang-kurangnya 1 untuk bagi menarik. Bukan wajib, bagi menarik. Macam cerita tadi kan, nak bagi menarik, kamu nak makan supaya nampak menarik, kamu bubuh kuah kari. Macam itulah contohnya kan. Barulah makan tu, sedap kan. Begitu juga dengan karangan. Nak bagi nak bagi menarik, carilah peribahasa yang sesuai, yang kamu tahu. Kalau dah tak tahu itu tak mengapalah. Janganlah pula kamu masukkan. Kesimpulannya, semua pihak tidak mengira golongan, agama dan kedudukan perlu menjadi ulat buku untuk mengatasi pencemaran ini. Kamu dalam masa waktu kamu menulis itu, kamu hanya ingat ulat buku sahaja. Peribahasa yang kamu tahu. Cikgu Syarif pesan, mesti ada peribahasa. Ini yang saya ingat. Saya pun masuklah. Tak sesuai, janganlah. Kita masukkan yang sesuai, peribahasa yang bersesuaian dengan isi perenggan kita itu. Boleh faham ya? Cikgu bimbang juga. Nanti bila baca, apa cikgu tanya, kenapa dia? Cikgu pesan mesti masuk peribahasa. Itu saja yang saya ingat. Jadi jangan pula nanti dah salah, dah markah kurang. Jadi sesuaikan. Kalau tak ingat, tak apa. Macam mana? Boleh kan? Okey.
Okey, seterusnya, semoga kalian dapat memahami cara-cara menulis karangan berkaitan langkah-langkah mengatasi itu tadi. Tibalah masa untuk tugasan karangan kalian pada minggu ini. Macam biasalah, bila cikgu tunjukkan contoh, mesti ada kamu buat sendiri kan. Anda berusaha, anda berjaya kan. Cikgu beri contoh, bagi anda usaha buat pula supaya anda berjaya. Okey, tugasan kita berdasarkan contoh karangan tadi, tulis sebuah karangan yang bertajuk nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah COVID-19 yang melanda di negara kita. Kita ambil situasi semasa. Ini semua maklumat yang kamu dah tahu, kamu dah baca di surat khabar, kamu dah menonton di televisyen, kan? Kamu dah melayari internet, ibu bapa bercerita, guru-guru bercerita. Banyak maklumat yang kamu dapat tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan. Namun demikian, cikgu serba hati kan. Puji diri sendiri sikit kan. Angkat bakul sendiri. Okey, cadangan isi-isi. Kita lihat peranan diri sendiri. Cadangan ya, kamu boleh ubah peranan. Contoh peranan diri sendiri, menjaga kebersihan diri, sanitasi tangan, menjaga penjarakan fizikal. Nanti imbuhan ya, yang ni cuma untuk rangka karangan, kita tak letaklah imbuhan ya. Mensanitasi tangan, menjaga penjarakan fizikal, bukan penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter. Okey. Kemudian peranan ibu bapa. Apa peranan ibu bapa boleh buat? Mandi serta membersihkan diri apabila pulang ke rumah. Sebelum jumpa dengan anak, mandi dahulu. Supaya mana tahu kan ada kuman dan sebagainya. Bunga itu dapat dibersihkan. Peranan sekolah. Apa peranan sekolah? Memberi didikan kepada murid-murid bagaimana COVID-19 boleh merebak. Menampal poster pada, bukan menampal poster di, menampal poster pada dinding kelas, pada papan kenyataan. Ni cadangan-cadangan idea cikgu. Kamu boleh fikirkan cadangan idea lain lah. Ya. Seterusnya, peranan kerajaan. Kerajaan buat apa? Kerajaan menyediakan standard operasi pelaksanaan SOP. Menyaring kontak rapat. Tengok ejaan kontak tu kan. Jangan buat kontak dalam bahasa Inggeris. CONTACT. Tu lain ni, kontak rapat. Menyediakan rawatan. Menguatkuasa undang-undang. Siapa yang ingkar perintah kawalan pergerakan bersyarat, dikenakan denda. RM1,000 kau. Ataupun RM1,000 guys. Itu bahasa remaja sekarang kan. Guys, RM1,000 guys. Okey. Jadi jangan. Okey. Jadi peranan kerajaan. Tengok pula. Peranan isteri, peranan ibu bapa, sekolah. Cikgu, saya dapat idea cikgu. Peranan jiran cikgu. Jiran saya. Jiran saya memberi teguran. Contohnya, boleh. Cikgu, saya dapat idea lain cikgu. Boleh. Kamu boleh berikan apa-apa sahaja idea yang berkaitan dengan peranan, langkah-langkah untuk mengatasi COVID-19. Pandemik COVID-19. Banyak informasi-informasi yang kamu boleh dapat. Cikgu, boleh tak saya nak tanya Pakcik Google? Boleh. Kamu boleh cari maklumat sebelum kamu hasilkan karangan. Ikut peranan-peranan itu. Ibu yakin kamu boleh menghasilkannya. Okey. Setelah rakan-rakan selesai menulis karangan tersebut, mohon kalian menyemak hasil kerja itu dengan kaedah sepit atau tepis. Apakah kaedah itu? Jom lihat dan amalkan selalu. Selalu amalkan. Lepas dah siap kerja kita, baik bagian A, bagian B, bagian C, kita semak hasil kerja kita dengan kaedah sepit ataupun tepis. Apa pula sepit? S apa? Struktur ayat. Semaklah struktur ayat itu. Ada tak kesalahan yang kamu lakukan? Jika ada salah, padam, betulkan semula. Kemudian, ejaan. Harga ejaan kita itu betul. Kalau tersilap ejaan itu, betulkan kembali. Penggunaan kata digunakan itu sesuai ataupun tidak. Imbuhan itu sesuai atau tidak kan. Berbahaya. Kita perlulah menghindari perbuatan-perbuatan yang boleh membahayakan diri. Berbahaya mana dia imbuhan kan? Tak pernah terjumpa imbuhan perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri. Jadi bila kau baca, salah, betul kan? Dan tanda baca, huruf kecil, huruf besar, tanda nota, tanda koma,
Semak perhatikan kerana kesilapan kecil walaupun tanda noktah tak ada menyebabkan kalian kehilangan markah. Cikgu tak nak kalian kehilangan markah. Baiklah. Kemudian teknik tepis pula. Tadi speed, sekarang tepis pula. Nak tepis kesalahan kita. Sama juga di tanda baca. I, ejaan. P, penggunaan kata. I, imbuhan. Dan S, struktur ayat. Mana-manalah nak ingat speed ke, nak ingat tepis ke. Yang penting kamu semak. 5 perkara ini iaitu tanda baca, ejaan, penggunaan kata, imbuhan dan juga struktur ayat. Bagaimana? Boleh faham? Jelas? Alhamdulillah, sekiranya kalian jelas dan faham apa-apa yang perlu kalian lakukan dalam tugasan yang diberi. Okey, dah habis. Selamat membuat latihan di rumah. Okey, orang kata apa? Kekal berada di rumah. Okey, jaga keselamatan. Jangan pergi ke mana-mana. Jangan ke sana. Jangan ke sini. Duduk kekal di rumah. Biarlah ibu bapa saja yang keluar membeli barang-barang keperluan. Anda duduk di rumah. Buat kerja, belajar di rumah. Walaupun anda berada di rumah, belajar tetap belajar kerana anda berusaha, anda berjaya. Okey, jadi itu sahaja. Okey, itu saja latihan kita pada hari ini. Latihan bahagian C, menulis karangan. Okey, cikgu mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang cikgu membuat rakaman ini ada kesalahan tutur kata, ada tersasul-sasul. Cikgu mohon maaf. Semoga anda faham. Anda boleh mengikuti kelas ini dengan baik. Anda boleh lakukan yang terbaik. Anda berusaha, anda berjaya. Terima kasih daun keladi. Lain kali kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.